Assalamualaikum dan salam sejahtera diucapkan kepada semua yang menyertai conference kita pada hari ini. Terlebih dahulu izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Farija binti Ismail, pelajar ijazah Dr. Falsafah Universiti Malaysia Sabah dari Fakulti Psikologi dan Pendidikan. Tajuk pembentangan saya pada hari ini ialah masalah obesiti dalam kalangan murid-murid sekolah rendah di Kota Kinabalu, Sabah. Apakah obesiti? World Health Organization 2018 mendefinisikan obesiti sebagai pengumpulan lemak yang berlebihan yang memberikan kesan negatif terhadap kesihatan individu, sosial, dan hasil pendapatan individu tersebut. Kajian oleh Mistry dan Putesari 2015 pula menganggarkan kira-kira 170 juta kanak-kanak yang berumur di bawah 18 tahun adalah obes atau memiliki berat badan yang berlebihan pada tahun 2008. Jumlah ini meningkat sebanyak 30% menjelang tahun 2030. WHO 2014 pula menganggarkan majoriti kanak-kanak yang mengalami obes dan berlebihan berat badan ini berada di negara-negara yang sedang membangun, dan jumlah peningkatan obes dalam kalangan kanak-kanak tersebut lebih cepat berbanding dengan negara-negara maju. Seterusnya, pernyataan masalah. National Health and Mobility Survey 2017 mendapati obesiti kanak-kanak di bandar adalah sebanyak 14% dan 9% daripadanya ialah murid-murid sekolah rendah. Manakala murid-murid yang berlebihan berat badan di bandar adalah sebanyak 44% dan 28% daripadanya ialah murid sekolah rendah. Kajian ini mendapati kanak-kanak Bumi Putra Sabah adalah etnik paling tinggi mengambil kalori makanan harian, yaitu 1.934 kalori daripada 1.848 kalori. Selain itu, 6,9% murid-murid sekolah rendah mengambil makanan berat selepas jam 10 malam berbanding pelajar sekolah menengah, yaitu 6,1%. 31% kanak-kanak Bumi Putra di Sabah mengalami ketagihan melayari internet atau skrin sama ada TV, smartphone, komputer ataupun tablet. Akhir sekali, 57% kanak-kanak tidak aktif pada waktu persekolahan dan 54,4% kanak-kanak tidak aktif pada hujung minggu. Objektif kajian ini ialah ingin melihat faktor-faktor yang mempengaruhi obesiti dalam kalangan kanak-kanak yang berumur 10 hingga 12 tahun. Kedua, sejauh mana pengetahuan murid-murid dan ibu bapa tentang amalan pemakanan seimbang dan senaman. Dan ketiga ialah kesan obesiti terhadap psikologi murid. Sorotan literature. WHO 2018 menyatakan bahawa masalah obesiti ini telah meningkat hampir 3 kali ganda pada tahun 1975. Kajian oleh Dionis et al. 2010 mendapati bahawa Malaysia merupakan sebuah negara membangun di Asia yang mengalami peningkatan jumlah kanak-kanak yang obes seiring dengan tren obesiti kanak-kanak antarabangsa. Kajian oleh Bong dan Safura pada 1996 di Selangor menunjukkan kadar obesiti murid-murid di sekolah di bandar adalah lebih tinggi, yaitu 9,8% berbanding 6,1% murid-murid obes di luar bandar. National Health and Morbidity Survey 2017 pula menunjukkan 46% kanak-kanak umur pertengahan dan remaja yang tinggal di bandar mengalami obesiti berbanding 41% yang tinggal di luar bandar. Reka bentuk kajian yang dipilih adalah menggunakan kaedah kualitatif. Menurut Punch 1998, data kualitatif ini bersifat holistik dan kaya dengan maklumat serta memberikan penerangan fenomena yang kompleks. Pengkaji telah memilih pendekatan fenomenologi dalam kajian ini. Mengapakah pendekatan fenomenologi ini dipilih? Noraini 2010 menjelaskan pendekatan fenomenologi ini akan melihat intisari pengalaman kanak-kanak mengikut pemahaman dan perasaan kanak-kanak itu sendiri. Manakala Meriam 2009 mengatakan bahawa kajian kualitatif
adalah untuk memerihalkan sesuatu pengalaman sebenar peserta kajian. Manakala sampel yang dipilih ialah bertujuan dan ataupun purposif. Sampel terdiri daripada murid-murid obis berumur 10 hingga 12 tahun. Jumlah sampel adalah sebanyak 4 orang, 2 lelaki dan perempuan, 2 orang perempuan. Murid-murid yang terdiri daripada murid sekolah rendah kebangsaan di Kota Kinabalu. Lokasi kajiannya adalah sekolah rendah, sekolah yang dipantau oleh kerajaan di Bandar Kota Kinabalu. Kaedah pengumpulan data kualitatif terdiri daripada temu bual, pemerhatian, dan dokumen. Temu bual. Protokol temu bual disediakan dan soalan tersebut bersifat separa berstruktur, yaitu menggabungkan ciri-ciri flexibility dengan ciri mengarah dan seragam. Sensha 1999 mengatakan bahawa temu bual separa struktur ini adalah terbaik untuk melihat faktor-faktor dan subfaktor-subfaktor. Pengkaji telah menjalankan temu bual secara one-to-one dan one-time in-depth interview dijalankan ke atas peserta kajian. Sepanjang temu bual, pengkaji juga menggunakan soalan susulan spontan prompts dan mendalam probes agar dapat menggalakkan peserta kajian memberikan data yang kaya kerana mereka terdiri daripada kanak-kanak. Manakala pemerhatian, pemerhatian tidak berstruktur dan secara naturalistik digunakan oleh pengkaji ketika berada di lapangan. Protokol pemerhatian disediakan oleh pengkaji dan pengkaji membuat catatan dalam nota lapangan untuk menerangkan sikap dan aktiviti-aktiviti yang dilakukan oleh peserta kajian. Manakala dokumen, pengkaji mengambil rekod awam seperti laporan ujian segak, buku rekod kesihatan, dan juga pengkaji mengambil data antropometrik seperti BMI dan nisbah purata ukuran pinggang dan pinggul peserta kajian tersebut. Manakala analisis data yang digunakan ialah berdasarkan STEK 2010. Pada peringkat awal proses pengumpulan data, pengurusan data dilakukan dengan menyusun data-data yang diterjemahkan dalam bentuk transkrip bagi data temu bual, data daripada pemerhatian dan juga data analisis dokumen. Setelah itu, transkrip akan dianalisis ke dalam bentuk kod. Kod-kod akan dikelompokkan kepada kategori yang sesuai mengikut ciri persamaan kod tersebut. Kemudian, pengkaji juga akan mengklasifikasi kategori tersebut dalam bentuk tema berdasarkan ciri-ciri persamaan kategori yang dibentuk. Tema-tema yang dibentuk adalah berpandukan tema-tema yang timbul dari kajian lepas. Dan akhir sekali ialah pelaporan berdasarkan tema-tema yang timbul bagi menjawab persoalan kajian ini. Hasil kajian mendapati punca-punca obesiti ini adalah disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, faktor pemakanan. Faktor pemakanan ini merungkaikan 3 subfaktor yang menunjukkan berkaitan dengan masalah obesiti kanak-kanak, yaitu 1. Menu makanan pilihan yang berkalori tinggi, pilihan makanan kegemaran yang tidak sehat, serta gaya pemakanan kanak-kanak tersebut. Kedua ialah rutin. Rutin kanak-kanak terbahagi kepada 2 faktor juga, yaitu rutin harian peserta kajian dan juga rutin keluarga mereka. Ketiga ialah sikap. Sikap peserta kajian yang cenderung kepada gaya hidup sedentari. Yang keempat ialah persekitaran, yang dimaksudkan tentang bagaimana kewujudan penjajah atau faktor tinggal berdekatan dengan kedai runcit dan restoran, atau penjajah-penjajah yang berada di luar sekolah, ataupun kedai-kedai yang berdekatan dengan sekolah, di mana kanak-kanak tersebut mudah untuk membeli makanan selepas waktu sekolah, sebelum waktu sekolah. Kemudian, kelima ialah kebolehan memasak. Peserta kajian juga mempunyai kebolehan memasak. Didapati bahawa apabila mereka mendapati kebolehan memasak ini, mereka boleh memasak sendiri bila masa sahaja mereka lapar,
tanpa mengira masa dan berapa kerap dalam sehari. Dan mereka akan memasak makanan yang mereka gemari yang terdiri daripada Maggi, telur goreng, nasi goreng, sausage, dan sebagainya. Yang terakhir ialah media dan teknologi komunikasi. Media massa elektronik sangat berpengaruh dalam mempengaruhi kanak-kanak tentang makanan, terutama melalui iklan. Iklan-iklan ini akan mempengaruhi kanak-kanak terutama dari segi keinginan untuk makan makanan segera. Cadangan kajian lanjutan. Untuk kajian akan datang, diharapkan kajian obesiti kanak-kanak ini akan mengupas kesan-kesan psikologi yang dialami oleh kanak-kanak, oleh murid-murid obes, dan bagaimana mereka mendapati isu-isu obesiti ini. Kedua, dicadangkan juga agar pada masa akan datang kajian obesiti murid pula dibuat di sekolah luar bandar. Dan terakhir sekali ialah kajian juga boleh dilakukan terhadap tahap kesedaran ibu bapa dan anak-anak tentang masalah obesiti dan kesannya. Kesimpulannya, masalah obesiti dalam kalangan kanak-kanak ini merupakan masalah yang perlu dibendung. Kerana obesiti bukan sahaja memberikan impak buruk terhadap kesihatan, malah memberikan kesan psikososial yang sangat menyedihkan kepada kanak-kanak yang obes. Akhir sekali diharapkan kajian ini akan membuka minda ramai pihak untuk mengamalkan gaya hidup sehat dan menghargai kesihatan terutama dari peringkat anak-anak lagi. Sekian dan terima kasih.